أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita menyambung perbincangan di dalam ulumul hadis. Pada kuliah yang lalu kita berbincang berkaitan secara umum apa yang dimaksudkan dengan hadis sahih. Dengan membezakan perkataan sunnah dan yang seterusnya. Kita masuk mutawatir belum? Mutawatir dah masuk tak? Mutawatir lafzi. Okey. Apabila kita bercakap tentang hadis, dia akan berbincang tentang riwayat. Tentang riwayat. Maka apabila dia masuk tentang riwayat, dia akan bincang tentang siapa yang akan bercakap, jumlah mereka yang bercakap, siapa yang bercakap. Jadi para ulama hadis akan membezakan pada jumlah mereka yang membawa cerita itu memberi kesan kepada penarafan sesuatu riwayat. Dan di dalam ilmu hadis, kita akan bincangkan ada dua riwayat secara umum. Saya buat ulangan sekali. Dia panggil sebagai riwayat al-mutawatirah, dan dia akan sebagai riwayat ahad. Apa yang dimaksudkan dengan riwayat mutawatir? Apa yang disebutkan sebagai ahad? Ahad kita tahulah satu, ada perkataan wahid. Sebab tu dia kata melalui khabar ahad. Apa yang dimaksudkan dengan mutawatir? Yang dimaksudkan dengan mutawatir secara lughah bahasa, wa ismun fa'ilun minat tawaturi wa huwa at-tatabu'. Dengan maksud tawatur, dia tersusun, dia ikut. Maksudnya daripada satu benda diikuti satu persatu. Daripada istilah pula. Lepas tu kadang-kadang ada buku, ada sebahagian mungkin penerbit yang ingin menterjemahkan kitab. Diorang minta saya untuk menyemak penterjemahan beberapa buku. Saya tengok apabila dia bukan dalam bidang pengkhususan dalam bidang hadis, beberapa manuskrip yang saya jumpa, yang bila hantar, saya katakan dia ni buat penterjemahan secara direct translation, terjemahan terus. Bila kita katakan riwayat tawatur ataupun riwayat secara mutawatir, dia terjemahkan riwayat secara berperingkat. Salah. Dia adalah isim khas, dia adalah nama khas, riwayat mutawatir. Daripada segi istilah, ma rawahu adadun kathirun fi kulli tabaqatin min tabaqatis sanad bihaith يستحيل عادة اتفاقهم على اختلاق ذلك الحديث ويكون مستند انتهاؤهم إلى الحديث السماع أو المشاهدة أو غيرهما من الحواس الخمس. Apa dia? Dia mempunyai beberapa syarat. Ma rawahu adadun kathir.
Yang dimaksudkan dengan mutawatir ni, pertama syarat dia marawahu adadun katsir. Riwayat dia dibawa oleh jumlah yang ramai. Jumlah yang ramai. Berapa ramainya itu kita akan bincangkan nanti. Yang kedua, adakah hanya kerana ramai, jumlah yang diletakkan itu ramai? Tidak. Marawahu adadun katsirun fi kulli tabaqatin min tabaqatis sanad. Jumlah yang ramai ini berlaku pada setiap, yang ini penting, setiap tingkatan sanad. Apabila kita katakan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapnya sudah tentu Nabi, kemudian sahabah, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian anak murid dia. Katakan sampai D ni adalah pengumpul hadis. Syarat pertama, jumlah dia mesti ramai. Apa yang dimaksudkan ramai? Berlaku pada setiap tingkatan. Dah tentu Nabi seorang. Sahabat ini jumlah katakan 40, 70, 100, 150, 230, 360, 500. Sebab makin lama dia akan makin ramai. Katakan di sini 40, 70, 100, 150, 230, 360, 500. Dia perlu berlaku pada setiap tingkatan ini. Bagaimana pula tiba-tiba pada tingkatan anak murid tabi'in dia pergi lebih kurang dalam 3? Maka terbatal, dia tidak menjadi mutawatir. Dia mesti setiap daripadanya itu. Sebab itu nak menghukum satu riwayat itu mutawatir bukan kerja mudah. Dia kena pastikan. Yang hampir-hampir dianggap sebagai hadis mutawatir, contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat. Tetapi ia telah pun ditolak kerana innamal a'malu binniyat pada peringkat sahabah hanya ada Umar Al-Khattab. Sebab itu dipanggil riwayat gharibah, kerana dia seorang saja. Tuan-tuan tak akan jumpa hadis innamal a'malu niat jalan daripada Abu Hurairah, tak akan jumpa. Daripada Abu Bakar ke, daripada Ali ke, daripada Uthman, tak. Dia datang hanya satu orang nama, Umar Al-Khattab. Jumlah kat bawah ni ramai, tetapi pada Umar seorang. Dia tak akan jadi mutawatir. Jumlah ramai. Yang kedua, berlaku pada setiap tingkatan. Sebab tu dia apabila dikatakan ilmu hadis, dia bukan simple untuk ambil. Kalau katakan kita membaca, buat pembacaan dalam ilmu hadis, ya, nak dipanggil pelajar, nak dipanggil sebagai pengkaji, dia meneliti benda teknikal itu. Seterusnya, bihaith yastahilu adatan ittifaquhum ala ikhtilaqi dhalikal hadis. Yang ketiga, jumlah yang ramai ini pada setiap peringkat itu, para ulama akan letakkan minimum number. Katakan 10, ada yang katakan 40, ada yang katakan 100. Tetapi daripada riwayat yang dijumpai itu berlaku kemustahilan. Untuk mereka ada kesepakatan untuk mereka hadis. Satu khabar yang mana bila kita tengok sahabat ni duk ada di Madinah, ada di Mekah, ada di Iraq, ada di Syam. Ketika itu secara logiknya tak mungkin mereka duduk sekali, jom kita pergi tipu ataupun fabricate hadis tentang Nabi. Contoh, tuan-tuan katakan majoriti daripada sini tak pernah berjalan ke China, tak sampai lagi China. Tetapi cerita tentang Great Wall China, tuan-tuan tahu tak? Tahu.
Orang datang, kita tengok ada banyak kan cara. Maka kita katakan Great Wall China adalah pasti ada. Betul atau tidak? Sebab kita tengok dengan mata kita di dalam TV, dalam gambar, dan kemudian pula orang bercerita. Dan kita kata takkan yang mereka yang duduk di US, yang duduk di UK, yang duduk di Rusia, mai balik Indonesia, di Thailand, di Afrika, mereka ni semua bersepakat nak bagi kita satu berita palsu. Secara logik ketika itu tak mungkin berlaku. Contoh kita katakan tentang Quran. Tuan-tuan katakan riwayat Quran ini dia tak perlukan melalui proses yang detail seperti mana yang dibuat terhadap penilaian hadis. Tuan-tuan pergi ke Rusia, pergi ke US, patah balik ke UK, turun ke Afrika, pergi ke Asia, turun ke Australia, semua orang akan baca Fatihah satu. Dia reti bahasa Arab, dia tak reti bahasa Arab, dia bahasa yang kita tak faham, bahasa yang kita faham, dia tetap akan baca yang sama. Bermaksud tak mungkin semua orang yang ada itu menipu kita tentang suratul Fatihah atau tentang Quran. Kalau orang tu kadang dia baring, dia hafal Quran dan orang kita baca tersalah, dia pergi betulkan. Bermaksud riwayat itu riwayat mutawatirah. Mutawatir. Dia ada syarat dia, ada hadis. Setiap peringkat dia ada jumlah yang ramai pada setiap peringkat. Dan berlaku kemustahilan secara logik untuk mereka bersepakat menipu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat-riwayat itu yang disebutkan oleh Ibn Jama'ah dan juga As-Suyuti, wa yakun mustanad intihauhum ila al-hadis as-sima'a aw al-musyahadat aw ghairihima. Sama ada hadis ni tadi, dia mesti satu hadis yang pertama tentang dia nampak ataupun dia dengar. Dia dengar. Kalau katakan tiba-tiba dia menceritakan tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi tak cerita kat dia, sudah tentu benda itu tidak diterima. Dia kena Nabi sendiri bagi tahu kat dia, jadi dia dengar. Ataupun mana-mana selain daripadanya yang mempunyai, yang boleh dirasai melalui panca indera. Katakan contoh ada riwayat dia tak bercakap dengan Nabi, dia pegang tangan Nabi, dia menceritakan tentang kelembutan tangan Nabi, contoh. Dan riwayat itu melalui proses memenuhi 3 syarat ni, maka dia boleh dikira sebagai mutawatir. Dia boleh dikira sebagai mutawatir. Okey, kita lihat balik detail perbincangan tentang syurut al-mutawatir. Ayyarwihi adadun kathir, dia itu diriwayatkan dengan jumlah yang ramai. Para ulama berbeza. Antara disebutkan oleh As-Suyuti dalam Tadribur Rawi, mereka berbeza apakah dengan maksud jumlah yang ramai. Dalam bahasa Inggris 2 dah ramai, dikira sebagai plural. Tetapi dalam bahasa Arab 2 adalah musanna, dikira 2. Yang banyak jamak adalah 3 dan ke atas. Maka keseluruhan daripada mereka adalah membawa teori sendiri untuk menafsirkan jumlah yang ramai. Ada yang jumlah yang paling sedikit, minimum, aqallahu 5. Jumlah yang paling sedikit bagi mereka adalah 5. Kerana aqal adadu syahidina fi haddi zina 4. Fa idza zida alaihi wahidun kana aqwa. Apabila kita katakan bahawa untuk orang tengok menjadi saksi terhadap zina berapa orang? 4 orang saksi. 4 orang saksi. Maka apabila 4 orang saksi, dia perlulah lebih tambah 1 untuk jadi lebih kuat. Itu antara teori mereka, sebahagian daripadanya. Ada yang menyatakan itu yang pertama, yang paling minimum 5.
Ada yang kata paling minimum 10. Ada yang menyatakan paling minimum adalah 12. Berdasarkan antaranya yang dikira oleh Al-Imam Malik, Allah Ta'ala sebutkan dalam suratul Ma'idah, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا. Allah gunakan perkataan 12. Mereka ambil daripada situ. Ada yang menyatakan paling minimum 20. Perkataan Abu Huzail Al-Mu'tazili, berdasarkan apabila dalam peperangan 20 orang beriman bertembung dengan 200 orang kafir, tak boleh lari. Dia tak boleh lari. Maksudnya tiba-tiba 1 lawan 1, jangan lari. Kalau 1 lawan 3, dia boleh larikan diri, selamatkan diri. Okey? Yang kelima, ada yang menyatakan bahawa 40. Jumlah yang paling sedikit untuk mutawatir itu adalah 40. Berdasarkan jumlah sahabah, yang mana apabila pada hari Jumaat pernah Nabi SAW berada di atas mimbar, tiba-tiba ketika itu berlaku kekurangan makanan di Madinah, dan sahabat ini dan mereka melihat di luar itu ada kafilah perdagangan baru sampai. Sebahagian mereka kerana mungkin lapar, mungkin perlukan, mereka bergerak pergi dapatkan. Ketika Nabi berada di atas mimbar, Nabi atas mimbar, sehingga Allah Ta'ala turunkan penghujung surah Al-Munafiqun. Allah sebutkan, Allah tegur benda tu. Yang berada di hadapan Nabi kekal adalah 40 orang. Maka sekurang-kurangnya, kata sebahagian di kalangan para muhaddithun, 40 paling sedikit. Yang keenam, ada yang menyatakan 70. Tamassukan biqaulihi ta'ala, berdasarkan ayat Allah, wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina, dalam surah Al-A'raf ayat 155. Mereka mengambil pandangan ini dan kata paling kurang ada 70. Dan yang terakhir adalah salasumiyah wa bid'asyara, 300 dan beberapa belas. 300 dan beberapa belas. Ini adalah jumlah apa? Jumlah mereka yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Badar. Peperangan Badar, dia tidak ada kesepakatan berapa jumlah exact number. Ada orang pergi buat, ambil daripada nombor 313. Tak benar. Tak ada kesepakatan. Dia menggunakan perkataan bid'asyar, sama ada 313, 314, 315. Antara pilihan itu. Jadi keseluruhan 7 pandangan ini, penulis Dr. Muhammad Abu Layth Al-Khirabadi menyimpulkan, wal qaulul mukhtar 'inda jumhur al-muhaddithin wal fuqaha wa tawaifun min al-mutakallimin wa anna at-tawatur la yanhasir fi 'adad muayyan, fi 'adadin muayyan, li'anna quwwat al-bashar qasiratun 'an dhabti 'adadin yahsulu bihi at-tawatur wa innama madaruhu 'ala husulil yaqin alladhi la yumkinu inkaruh. Pada pandangan yang terpilih, majoriti daripada di kalangan para muhaddis, kalangan fuqaha, pakar dalam bidang hadis, pakar dalam bidang fiqh, dan sebahagian daripada tokoh mutakallimin, mereka menyatakan yang terikat jumlah itu pada hakikatnya bukanlah pada numbers, tetapi pada keyakinan kita melihat kepada jumlah itu tadi. Kerana kekuatan ingatan ataupun kredibiliti orang itu kadang-kadang tak sama antara satu dengan yang lain. Tetapi jumlah yang ada itu secara logik, dengan dia berada pada tempat berbeza, pada waktu yang berbeza, tiba-tiba riwayat itu sama. Sebab tu kita katakan, bukan tak boleh ustaz kalau katakan kita panggil telefon buat conference. Ya, pada zaman ni
Tapi tidak pada zaman tu. Dan dia berlaku pada keseluruhan tabaqat, sama ada daripada Nabi sampai kepada penulis. Kata Al-Imam Al-Bukhari meninggal 256, Rasulullah SAW pada awal 11 Hijrah. Maka tak mungkin dalam jangka masa itu Bukhari boleh pastikan daripada sahabat sampai pada dia. Bohong. Okey. Yang kedua, an takuna tilkal kathrah fi jami' tabaqat as-sanad. Syarat yang kedua, berlaku jumlah yang ramai itu tadi. Okey, kalau katakan dah jumlah itu melebihi daripada 313 atau 315, maka terlepaslah daripada perbincangan ataupun had yang paling maksimum. Maka kita berkata dah memang itu pandangan yang sangat ramai, maka dah tentu ia terpilih. Faman rawahu al-wahid aw al-adad al-qalil fi tabaqat al-ula mathalan thumma thumma kathura naqiluhu ba'da dhalik fala yakunu at-tawatur mutahaqqiqan fi dhalika al-juz'i min as-sanad. Fala yakunu mithla hadzal hadis mutawatiran wa inma huwa khabrul wahid. Benda yang tu yang dikatakan ia mesti berlaku pada keseluruhan. Tiba-tiba pada satu tingkatan ada orang yang hanya 3, 2 ataupun 1, ataupun jumlah lah paling kita tengok dalam 7 pandangan tu, 7 pandangan tu paling sikit kata 5, dia capai 4 orang, maka dia tidak boleh dikira sebagai khabar mutawatir, riwayat mutawatirah. Kena pastikan semua. Lepas tu isu mutawatir ke ahad ke, penelitian. Yang tuan-tuan nampak apa yang disebutkan dalam Sahih Bukhari itu adalah kerja yang sangat kita panggil renyah. Bahas apa, kerja yang sangat rumit, yang sangat teliti. Itulah hasilnya. Untuk mengetahui antaranya mutawatir, nanti khabar ahad. Yang ketiga, ayastahila adatan tawati'uhum wa tawafuqihim atau tawafuquhum ala ikhtilaqi dhalikal hadis. Maksud dia adalah perkara yang secara logik menjadi mustahil mereka bersepakat untuk bohong atas nama Nabi. Atas nama Nabi. Yang keempat, sudah tentu kita akan katakan riwayat itu adalah riwayat yang mempunyai kaitan. Saya katakan tadi, dengan sama ada dia nampak, dia dengar ataupun benda-benda yang bersangkutan dengan panca indera. Daripada dia dengar, dia tengok, dia pegang tubuh Nabi sebagai contoh, kulit Nabi, ataupun dia mencium bau Nabi SAW, dia boleh bau dan dia boleh rasa. Keseluruhan itu membolehkan dia dijadikan riwayat mutawatirah. Kalau benda yang tidak mampu dicapai oleh panca indera, maka dia tidak boleh dikategorikan sebagai riwayat mutawatir. Macam cerita tentang Isra' dan Mi'raj, tiba-tiba dia cerita sendiri, dia tak sandar pada Nabi, dan nak masuk kepada riwayat mutawatir tu tak lepas. Sebab hukum riwayat mutawatir itu sangat besar. Tuan-tuan, kalau ada hadis khabar ahad ataupun riwayat hadis yang bukan mutawatir, tuan-tuan tolak, mungkin boleh menjadi fasik. Tapi kalau kerana menolaknya disebabkan dia sunnah, aku ni benda-benda sunnah ni aku tak suka, tak boleh masuk, dia boleh jadi kafir. Tapi dia riwayat itu ditolak bukan sebab dia benci, adalah mungkin kepentingan pribadi, dia menjadi fasik. Tetapi riwayat mutawatir, apabila ia telah pun diletakkan penarafan riwayat mutawatir, apakah hukum terhadap riwayat itu? Dia ada 3 hukum. Yang pertama, hukum yang bersangkutan dengan riwayat mutawatir. Yang pertama, innahu yufidu ilmul yaqin alladhi yaqarru al-insan ila at-tasdiqi bihi tasdiqan jaziman, mithal yaqin man syahada amran ma bi'aini fala yataraddad fi tasdiqihi.
Apa yang ada dalam riwayat mutawatir itu adalah ilmu secara yakin, secara putus. Tuan-tuan menjumpa riwayat mutawatir dalam hadis, ia sama riwayat di dalam Quran. Tuan-tuan tak boleh tolak. Ia memberi maksud, ia adalah pasti ilmu daripada Allah, itu Quran, dan Nabi dalam sunnah. Kalaupun ia mempunyai dalam sunnah, pada hakikatnya ia datang daripada Allah Azza wa Jal. Allah kata dalam suratul Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi adalah wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, innahu maqtu' bisihhatih. Ia adalah putus, bahawa ia memang sahih daripada Nabi. Bukan sahih maksudnya penarapan sahih, maksudnya ia benar-benar daripada Nabi SAW. Ia tadi ilmu yang pasti, pertama. Yang kedua, ia memang daripada Nabi SAW. Dia tak perlu dah nak masuk ilmu jarh wa ta'dil ke dalam riwayat mutawatir ni. Dia tak perlu nak pergi semak rawi ke, tak pergi semak dalam ilmu rijal, nak pergi tengok tentang nasikh mansukh ke apa. Tak ada. Dia tak boleh proses seperti itu. Tetapi dia diterima secara terbuka. Macam Quran. Tuan-tuan tak ambil Quran nak tengok apakah riwayat Quran ini sahih ataupun tidak. No. Yang mendengar Quran diterima oleh para sahabat hampir keseluruhan mereka. Jumlah sahabat berapa? Mu'arrikhun mencatatkan dalam satu masa yang paling ramai di Padang Arafah. Sebab syarat menjadi sahabat itu adalah mereka yang pernah berjumpa dengan Nabi dan beriman dan mati. Ia mencapai kepada 150,000 orang ketika itu. 150,000. Rasulullah keluar daripada Madinah. Kata Jabir bin Abdullah, ia selaut mata memandang atau jauh, dan ia lebih kurang dalam 80 ke 100,000 orang. Dan kemudian sebahagian yang mereka datang daripada luar tak sempat join Nabi di Madinah, mereka terus berjumpa Nabi di Makkah. Yang ketiga, innahu yajibul i'tiqad bi sihhatihi kal i'tiqad bi sihhatil Qur'anil Karim. Dia mesti mempunyai i'tiqad bahawa hadis-hadis mutawatir itu sama kesahihan dia seperti mana Quran. Tidak boleh untuk ditolak. Okey. Maka kita tahu, kita terima. Daripada mutawatir pula, yang saya bincangkan dahulu, dia terbahagi kepada dua. Daripada segi lafzi, yang kedua ma'nawi. Apa maksud lafzi, apa maksud ma'nawi? Daripada segi lafaz, touch tu, perkataan itu. Tuan-tuan sebutkan tentang Quran, kita ambil Quran, katakan kita buka dalam suratul Furqan ayat yang ke-33, wala ya'tunaka bimithlin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Wa ahsana tafsira. Perkataan ini adalah apa yang disebutkan, yang dikeluarkan oleh Tuhan kita Rabbul Jalil Allah Azza wa Jalla. Keluar daripada Allah Azza wa Jalla, inilah perkataan dia. Sampai kepada Jibril, inilah dia. Dikeluarkan daripada Jibril, didengari oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inilah dia, wala ya'tunaka bimithlin. Yang Nabi kita sebut melalui lidahnya yang mulia kepada sahabat itulah, wala ya'tunaka bimithlin. Sahabah ambil ajar kepada tabi'in, tabi'in dengar ajar kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita. Yang tertulis tadi dalam surat Furqan ayat 33, wala ya'tunaka bimithlin illa ji'naka. Itulah juga di sisi Allah macam tu, sampai ke kita tertulis di sini, kita baca exactly sama.
tak berubah, walaupun satu baris, walaupun satu huruf. Itu juga yang kita katakan Quran adalah mutawatir lafzi. Bila dia mutawatir lafzi, maksud dia mutawatir daripada segi lafaz, dia juga mutawatir daripada segi makna. Sekali. Tetapi apabila daripada segi makna, dia tidak semestinya dia mutawatir lafaz. Contoh, apabila mutawatir lafzi, saya katakan saya lapar. Jadi tuan-tuan balik sebut saya lapar. Ustaz Abu Hafiz tadi kata saya lapar. Sampai pada 7 generasi perkataan saya lapar. Apa maksud riwayat maknawi? Susunan perkataan tidak sama, tetapi makna, maksud yang ingin disampaikan sama. Saya kata saya lapar. Tuan-tuan sampai kepada anak murid tuan-tuan, Ustaz Abu Hafiz kata dia tak kenyang. Maksud dia sama tak? Okey. Sampai generasi yang ketiga dia tak makan lagi malam tu. Okey. Kemudian yang generasi lepas daripada kuliah dia akan makan, sebab dia kata sebelum pada tu dia tak makan lagi. Kan tambah, tetapi poin dia sama atau tidak? Almost sama. Itu yang dimaksudkan dengan riwayat maknawi. Dan peristiwa Isra mutawatir lafzi. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tak ada siapa boleh tolak, disebabkan Allah sendiri kata, aku dah jalankan Muhammad, hamba tu. Tetapi riwayat tentang Mi'raj tak sebut dalam Quran, disebut dalam hadis. Keseluruhan cerita yang dikumpulkan itu membawa kepada mutawatir maknawi. Semua cerita benda yang sama. Nabi bergerak daripada Makkah pergi ke Madinah. Dalam hadis menunjukkan Nabi kata Al-Buraq, perjalanan jauh. Dan Allah tak kata Allah gunakan hisan. Allah tak kata Allah gunakan baral, tapi Allah cepatkan dia. Sebab kita boleh pertikai berapa cepat, kan? Tapi Allah gunakan perkataan Al-Buraq. Yang mana Nabi gunakan perkataan itu dalam hadis, dan Nabi pun tak tahu, melainkan Allah Ta'ala yang beritahu ilmu itu. Namanya adalah Al-Buraq. Nabi sebut dalam hadis, dia tidaklah terlalu besar dan tak terlalu kecil. Kelompok Sufi yang sesat, kelompok Syiah, dia buat gambar. Al-Buraq bermaksud light, kilat. Bermaksud ia dalam perjalanan cahaya. Pada zaman itu tak mungkin Nabi SAW mampu untuk mengira kelajuan cahaya. Tentu tuan-tuan nampak kilat di langit, tuan-tuan tengok kilat tu, lepas beberapa second baru tuan-tuan dengar guruh tu. Kelajuan dia berapa ratus ribu juta kali ganda daripada dalam masa sesaat. Dia boleh pergi macam mana? Kalau orang kata, macam mana saya nak yakinkan kepada orang bukan Islam tentang Isra dan Mi'raj supaya dia boleh terima logik? Allah Ta'ala dalam Quran dan juga hadis, Allah jadikan mu'jizat. Allah berikan supaya kita yakin. Mereka minta ni, Nabi buktikan. Sampai kepada hari ini Quran terbukti. Tuan-tuan buka dalam surah Al-Qiyamah, dalam awal suratul Qiyamah, Allah kata apa? Ketika kafir Quraisy Makkah mai datang, dia kata takkan kami ni boleh untuk dihidupkan semula. Untuk boleh antara asbabun nuzul dalam untuk suratul Qiyamah adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab kembali. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Adakah manusia itu menyangka bahawa kami ni tak mampu untuk najma',
kumpulkan balik tulang belulang. Tuan-tuan masuk dalam kubur, saya dan tuan-tuan mati, makan waktu yang panjang, akhir sekali tulang yang tinggal. Bahkan kalau katakan dalam tu patah riuk, kita nak tengok macam mana Allah Azza wa Jal nak hidupkan balik. Ketika itu mereka tak boleh terima. Allah tak kata sanajma'ukum, sanajma'u idhamakum, kami ni akan kumpul balik tubuh badan kamu. Allah kata apa? Allah jawab, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah pergi yang lebih deep daripada itu, deeper than that. Dia kata boleh ke tulang temulang kami ni mai balik sama sekali? Allah kata bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami boleh nusawwiya, samakan balik banan. Banan apa? Ujung jari. Muka antara dua orang adik-beradik yang tauam, yang twin, kembar, hampir-hampir kadang-kadang kita tak boleh nak bezakan. Kadang kita ingat kawan, kita salam, tiba-tiba tengok yang ni bukan kawan aku, ni adik dia. Kadang-kadang bukan tauam lah, adik-beradik yang bukan twin pun tak apa, terlepas pandang. Yang membezakan kita hampir pasti pada dunia yang sangat moden ini, ibu jari, atau apa kita panggil apa? Cap jari. Tak mungkin Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasallamu alaihi tahu benda ini. Pun teknologi yang bukan mai datang 100 tahun lepas, kan? Hanya puluhan tahun yang lepas. Tapi Allah kata apa? Bala qadirin, bahkan kami ini lebih mampu untuk menyamakan hujung jari kamu, jari jemari kamu. Kenapa Isra dan Mi'raj main? Dan memang Allah sengaja, antaranya adalah kerana perjalanan hidup Nabi SAW yang ketika itu berlaku disebabkan kehilangan dua orang yang sangat dekat dengan Nabi, iaitu Khadijah dan juga Abu Talib. Khadijah dan Abu Talib, mereka wafat. Rasulullah ke Taif, Rasulullah merasai bebanan seksaan yang paling berat, seperti mana Aisyah sebut dalam hadis Bukhari. Nabi kata yang paling berat pernah aku terima di perkampungan Abdiyalain di Taif. Habis Khadijah, Abu Talib wafat, Nabi bergerak ke Taif. Sebelum daripada Nabi ke Madinah, Allah jemput dia ke atas sebagai untuk drag kita ni, orang yang kita sangat sayang. Kita hidup balik okey lah, tapi dialah yang susah ketika orang tak percaya, ketika orang pukul, ketika orang boykot. Dua inilah yang jaga. Perasaan Nabi dia sangat tertekan. Nak tahu tekanannya? Seperti mana yang Nabi angkat doa baginda sallallahu alaihi wasallam ketika di perkampungan Abdiyalain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dah dipukul. Ketika Nabi dipukul, Nabi berlaku bleeding, pendarahan. Nabi bergerak dengan Zaid bin Harithah. Nabi tak bergerak dengan Abu Bakar, sebab kalau gerak dengan Abu Bakar orang tahu. Keluar dengan Abu Bakar, ini misi dakwah. Tapi keluar dengan Zaid, dia anak angkat. Macam sulit Nabi. Urusan-urusan peribadi Zaid akan uruskan. Apa yang berlaku, Nabi pergi sehingga dalam riwayat, sebagai riwayat menunjukkan, kadang-kadang tuan-tuan, dahulu mungkin diikat boleh tampung air dalam selipar Nabi, sebab dia bukan proper selipar macam kita. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke tandas, sediakan selipar, tuan-tuan pergi buang air dan keluar, dan tuan-tuan basuh kaki, selipar itu ada basah. Tuan-tuan berjalan, kadang bunyi cap-cap, kan? Rasulullah bunyi begitu ketika Rasulullah keluar daripada Taif, masuk ke kebun yang dimiliki oleh Syaibah dan Utbah bin Rabi'ah.
Dua orang ini adalah salah satu pemilik kebun di Taif. Taif ini adalah satu tempat yang macam Cameron Highland, sejuk. Dia ada anggur. Maka ketika itu Rasulullah bawa diri, Rasulullah masuk ke dalam kebun yang dimiliki oleh Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ketika itu Rasulullah angkat tangan. Riwayat hadis ini didhaifkan oleh sebahagian amanah ilmu, ia didhaifkan oleh sebahagian sarjana hadis. Tetapi mereka menerima di atas ia tidak membina hukum. Ada inqita' pada riwayat ini. Syekh Qutb rahimahullah meletakkan antara muqaddimah fi dhilal, diletakkan doa ini. Sebab Syekh Qutb ketika dia menulis fi dhilal di mana? Penjara. Tekanan yang sama. Nak tahu perasaan satu orang, Rasulullah tetap manusia, tuan-tuan. Rasulullah tetap manusia. Pendakwah juga adalah manusia. Kadang-kadang kita berdakwah ada slip tang, kita mengajar, kan? Kita pun manusia. Kadang-kadang setengah daripada tu datang mengajar dalam keadaan letih. Mungkinlah kadang-kadang dia emosi, kadang-kadang dia lupa, dan orang dia tunggu bila kita buat salah. Dan tabiat Nabi SAW, dia adalah manusia. Walaupun untuk menjadi satu tubuh, batang tubuh namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mudah. Kita belajar hadis ini untuk memelihara ketulinan apa yang dibawa oleh baginda. Nak hidupkan satu orang namanya Muhammad ini, mak ayah perlu tak ada. Saya suka ulang benda ni untuk kita tahu nilai hadis. Orang tak suka dengan orang belajar hadis, sebab orang belajar hadis akan pertikaikan kesahihan. Hang nak kata tentang hadis, nanti dulu pastikan itu betul ke ataupun tidak daripada Nabi. Kita ni puji tak apa, jangan kritik. Puji sampai tumbang kawan tu, kan? Bahasa kita kata jack lah. Nak jack kawan tu. Kita nak jack orang, nak jack kereta bagi tayar boleh keluar. Jangan jack kereta sampai bagi tumbang kereta tu. Macam itulah perumpamaan dia. Tapi dia tak suka kalau kadang-kadang kritikan. Kadang-kadang orang kata ustaz bagi tak berhikmah. Kita pun tak tahu nak hikmah macam mana. Tuan-tuan, benda ni perlu diberikan pandangan kedua. Tuan-tuan rasa benda tu kasar ke tidak? Tak. Tapi bagi orang yang dah memang tak suka, nak buat macam mana? Menyebabkan kita kena tahu, bila Rasulullah sampai di sana, Rasulullah kena nak tahu macam mana Rasulullah angkat doa ini. Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takilni ila aduwwin mallaktahu amri am ila ba'idi yatajahhamuni illam bika ghadabun alayya fala ubali a'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat bihi adh-dhulumat wa salaha bihi amru ad-dunya wal akhirah an tanzil alayya ghadabak aw tuhilla alayya sakhatak lakal utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bik. Letakkan situasi kita seorang yang kehilangan dua orang protectors yang sangat rapat, isteri yang sangat setia dan salihah kepada suami dia, yang mana Allah berikan satu kemuliaan kepada Khadijah untuk Allah tidak mentakdirkan Nabi berkahwin dengan perempuan selain daripada Khadijah dalam hayat Khadijah. Dalam hayat Khadijah, yang menjadi anak keturunan Nabi SAW kandung itu rahim Khadijah sahaja. Yang lain mungkin anak angkat dan sebagainya, atau anak tiri kepada Nabi SAW.
Apa maksud dia? Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau akan kelemahan diriku, lemahnya perancanganku, kurangnya perancanganku, hinanya aku pada mata manusia. Itu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kata, untuk bawa agama ini kepada kita. Sebab itu kenapa orang belajar hadis dia sangat pantang orang cuba untuk merubah keaslian agama ni. Kalau awak boleh ubah, janganlah susahkan Nabi. Kalau awak ada jurisdiction, di dalam jurisdiction awak untuk boleh merubah agama ni, kenapa awak boleh buat sedangkan terpaksa bergadai nyawa orang itu untuk bawa agama ni pada awak? Nabi angkat doa Nabi, aku mengadu ke Engkau wahai Allah, lemah diri aku, kurang perancangan aku. Kita nak kata ke Rasulullah ni tak pandai berdakwah, kasar dengan orang, tuan-tuan boleh kata? Tak ada manusia yang paling lembut, tak ada manusia paling berhikmah, tak ada manusia yang paling cerdik dalam berdakwah lebih daripada Sayyidud Du'at, penghulu kepada semua pendakwah, iaitu Nabi kita SAW. Tapi tetap orang benci, tetap orang nak bunuh. Kita ni kadang-kadang orang tak bagi bercakap je pun, tak ada orang mai datang nak pergi bunuh kita, kan? Sebab tu bila kadang-kadang orang uji, ramai di kalangan para pendakwah akan mengangkat doa ini. Hinanya aku daripada pandangan manusia ya Allah, wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih dan maha penyayang. Anta rabbul mustad'afin, engkaulah Tuhan orang yang kena tindas, engkaulah Tuhan aku. Kepada siapa engkau nak serahkan aku wahai Allah? Kepada musuh yang menguasai urusanku, maksud dia musuh tu lebih kuat daripada aku, Rasulullah bersendirian, ataupun kepada orang jauh yang bermasa muka kepada aku, au ila ba'idi yatajahamuni. Tapi apa kata jawab Nabi? Illam bika ghadabun alayya fala ubali. Tetapi ya Allah, kalau engkau tak murka ke aku tak kisah. Fala ubali. A'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat bika dhulumat. Aku berlindung dengan wajahmu yang menerangi kegelapan. Jangan daripada engkau, jangan engkau turunkan kepada aku marahmu, ataupun engkau halalkan kepadaku murkamu. Lakal utba, kepada engkaulah aku sandarkan harapan. Wala haula quwata illa bik, tidak ada daya, tak ada upaya melainkan dengan engkau wahai Allah. Sebab itu kadang-kadang untuk kita belajar hadis ni, bukan isunya nak tunjuk pandai, nak lebih pandai, nak nampak teknikal, tak. Tetapi untuk bagi tahu kepada tuan-tuan dan saya bahawa ia untuk preserve the originality of this religion, untuk menjaga keaslian agama ini. Contoh dalam riwayat tentang bila berlakunya Isra' dan Mi'raj, dipilih dan masyhur dalam masyarakat kita pada 27 Rejab. Salah satu pandangan yang dibawa oleh Al-Imam Tabari, kemudian tak silap saya disebutkan juga oleh Ibn Ishaq, oleh Ibn Hisham. Apa yang disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam Rahiq Al-Makhtum, dia senaraikan tak silap saya 5 ke 7 pandangan tentang tarikh-tarikh yang dikatakan berlakunya Isra' dan Mi'raj. Antaranya adalah 27 Rejab. Dan Mubarakfuri kata pandangan 27 Rejab ini sangat-sangat lemah. Sebab bila dikira kembali ke belakang, ia jatuh pada satu tarikh yang mana tarikh itu tidak lagi matinya ataupun wafatnya Khadijah. Sedangkan semua orang tahu Isra' dan Mi'raj berlaku selepas kewafatan Khadijah. Nabi ke Taif,
Nabi patah balik sebelum ke Madinah, Allah jemput ke atas. Dan tarikh ini jatuh pada sebelum kewafatan Khadijah. Bermaksud bukan lemah sangat, kita kena rule out daripada senarai. Tapi bukan kita kata, oh bodoh ke betul. No. Itu adalah pandangan yang dibawa. Yang kita bantah dan yang kita tolak adalah bila orang pergi viralkan fadilat untuk berpuasa pada 27 Rejab kerana dia hari Isra' dan Mi'raj. Macam mana kita nak pergi buat benda tu sedangkan tarikh itu tidak sahih? Betul? Kenapa kita puasa Ramadan? Kerana memang puasa Ramadan yang diwajibkan itu dalam Ramadan. Kita tahu kita nak puasa katakan semalam disebabkan dia puasa sunat Khamis, silakan. Tapi mengatakan saya puasa hari ini Isra' Mi'raj, Ustaz, Qaradawi di dalam fatwa dia mengharamkan puasa itu. Nak marah Qaradawi hidup 90 tahun lebih. Dia duduk di Qatar, di Doha. Kalau Jumaat, sekarang baru masuk di sana, dia menjam lambat. Dia kalau khutbah, ada khutbah di Masjid Umar Al-Khattab. Tuan-tuan pergi cari dia sana. Dia beli tiket, marah dia. Hang Wahabi sungguh Qaradawi. Tak macam mana? Itu adalah fakta yang tuan-tuan saya tak boleh tolak. Kalau tiba-tiba tuan-tuan buktikan 27 Rejab itu memang, dan ada pula pensyariatan, saya akan mulakan puasa 27 Rejab. Tak ada amanah ini. Sebab itu inilah yang berlaku. Orang memang payah. Kalau ulama fiqh ni dia boleh pusing dia macam mana, ulama hadis dia jadi macam berperang dengan diri sendiri. Tuan-tuan kena melalui proses tau. Tuan-tuan nak kata, tuan-tuan kena tengok betul ataupun tidak, dia logik ataupun tidak. Yang pertama adalah, kita balik semula, dia ada mutawatir lafzi, dia ada mutawatir ma'nawi. Apa maksud mutawatir lafzi? Matawaturi lafzu wa makna. Apa yang tahu mutawatir daripada segi lafaz dan makna. Mutawatir lafzi maksudnya lafaz dia mutawatir, makna dia mutawatir. Mutawatir maknawi hanya pada makna dia saja mutawatir, lafaz dia tak mutawatir. Macam saya bawa contoh tadi. Yakni rawahul jami' bilafdhin wahid. Semua itu riwayat daripada Nabi sampai yang kedi tu. Semua cerita satu hadis ya. Satu lafaz ya. Satu lafaz saja. Dan kata guru kami Dr. Muhammad Abu Layth Al-Khirabadi, dan dia mengambil pandangan guru-guru mereka yang dikatakan hadis mutawatir lafzi itu hanya ada satu saja. Hanya ada satu saja yang memenuhi syarat. Nih, jumlah yang ramai berlaku pada setiap pada setiap tingkatan, dan ia tak mungkin, dan memenuhi itu yang disepakati. Semua sepakat dia mutawatir lafzi. Satu riwayat je, iaitu riwayat ia ada dalam Bukhari, dia ada dalam Muslim. Ia bukan sahih, dia mutawatir, lebih tinggi daripada sahih. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta ke atas aku dengan sengaja, siap tempat duduknya di dalam neraka. Hadis mutawatir lafzi. Jangan bohong atas nama Nabi. Tuan-tuan, Nabi kata tuan-tuan makanan sunnah. Bohong ataupun tidak pada Nabi? Ni dusta. Once you kata ia adalah makanan sunnah, bermaksud kita sedang mendakwa bahawa yang makan tu siapa? Abu Bakar ke? Umar ke? No. Kalau kita kata ia adalah makanan sunnah, kita sedang dakwa bahawa yang makan itu adalah
Nabi SAW. Sedangkan Nabi tak makan. Nabi kata jangan campurkan antara ikan. Tuan-tuan pergi hari ni sekalipun ke Saudi, tuan-tuan rasa senang ke pergi Madinah dan Mekah nak dapat ikan? Tuan-tuan rasa senang di Mekah dan Madinah sekarang kalau katakan jual ikan? Tuan-tuan pernah tengok macam mana dia ada nasi mandi, dia ada semua tu? Tuan-tuan rasa senang dapat ikan di Madinah kalau pergi jalan? Tak kan? Bayangkan kalau ia 1437 tahun yang lalu. Tak ada. Apatah lagi dia kata makanan sunnah adalah kismis. Lagi buruk. Dia tak ada riwayat satu pun tentang kismis. Sebab apa? Tuan-tuan, sebab tu dia kena guna critical thinking. Kismis mai daripada mana? Asal kismis adalah anggur. Anggur mesti ada di tempat macam mana? Sejuk. Nabi duduk penghujung hayat Nabi yang Nabi boleh kembangkan Islam di mana? Madinah. Kawasan terdekat, kawasan tanah tinggi adalah Taif. Bukan Nabi ulang-alik naik bas Mekah Madinah. Asal kepada makanan dipanggil sebagai kismis itu adalah pandangan daripada Az-Zuhri, Ibn Shihab Az-Zuhri. Dia yang menyatakan bahawa dia konsum kismis, ingatan dia makin kuat. Macam suplemen lah. Kita kata kat kawan kita, aku makan suplemen ni, badan makin sihat. Bagi pada kita tak mangkit besok. Sebab dia bergantung pada tubuh. Dia bukan benda yang dikongsi sama. Aku minum air rasa macam hilang dahaga lah. Itu bukan suplemen, itu keperluan. Jadi asalnya lah kismis. Bila kita kata makanan sunnah, sebab tu kita kata apa beza hadis dengan sunnah? Tak ada beza apabila kedua-duanya dirujuk kepada Nabi SAW, disandar kepada Nabi. Bila kita kata ini adalah makanan sunnah, ini adalah makanan yang dikonsum, dimakan oleh Nabi. Dusta atau tidak? Dusta. Hadis yang disepakati tentang ia mutawatir lafzi sebut tentang apa? Tentang jangan berdusta. Hadis itu mempunyai penutur, dia orang berbeza. Penutur dia berbeza, bukan orang. Penutur bagi ini adalah Allah Azza wa Jalla. Penutur bagi ini adalah Nabi SAW. Tetapi daripada segi taraf dia adalah sama, iaitu mutawatir lafzi. Tuan-tuan tolak ini sama seperti tuan-tuan tolak ini Quran. Diharamkan untuk menolak riwayat mutawatir lafzi, kerana perkataan itu sama datang daripada Nabi. Inilah yang disebutkan daripada mulut, lidah, kedua belah bibir oleh junjungan besar Nabi SAW. Itulah juga sampai kepada kita. Dia sebutkan tentang apa? Jangan dusta. Jangan dusta. Tuan-tuan kata secara umum ada riwayat yang saya dengar, saya tak pasti. Okey, jangan hadis menyatakan. No, tak boleh. Saya bukan tahu, saya bukan belajar hadis, saya bukan belajar agama. Bukankah itu adalah tanggungjawab kita untuk belajar? Jadi apabila tuan-tuan, jangan pergi pada benda yang lain. Tuan-tuan pergi kedai, tuan-tuan nak beli roti ke, ada 2-3 jenama roti, tuan kata, yang ni tak bagus ni. Mai apa pemilik kedai tu dia kata, awak memang pakar makanan ya? Awak nutrition ya? Tak, saya kerja ni office. So kalau awak kerja office, jangan bising-bising, jangan kritik, jangan cakap apa-apa tentang makanan ni. Adil ataupun tidak? Adil lah. Awak kata saya tak tahu tentang benda ni. Saya bukan suruh kita jadi pakar, alim. Sekurang-kurangnya kita datang dan belajar.
tak datang, katakan terlalu letih daripada balik pada kerja, okey. Sumber untuk mendapatkan ilmu pada zaman ini terlalu banyak. Orang buat rakaman, ada live stream. Ya Allah, lagi sebenarnya pada zaman ini lagi payah untuk menjawabkan Tuhan ni. Tuhan kata, bukan, kalau kau tak punya kaki, kau boleh klik di YouTube. Payah nak menjawabkan Tuhan. Bukan akhirnya tuan-tuan belajar, tuan-tuan jadi muhaddis, tak. Sekurang-kurang tuan-tuan telah berada pada right track. Mungkin orang yang belajar itu ada kesilapan dia, tetapi dia dalam right track. Kalau dia dah keluar daripada jalan yang benar, tidak ada maaf bagi dia. Sebab itu berusaha untuk faham. Riwayat mutawatir lafzi yang ini sahaja. Pada sebahagian daripada para ulama, tuan-tuan mungkin akan jumpa pandangan yang lain, ya. Tetapi saya menggunakan buku ini, itulah pandangan. Bukan bermaksud saya menolak secara total pandangan yang lain. Tuan-tuan, untuk mendapatkan kesepakatan para ulama di dalam mengeluarkan pandangan pun tak mampu kita nak jumpa. Bayangkan satu manusia yang zalim macam Bashar al-Assad, semoga Allah bunuh dia, semoga Allah matikan dia secepat mungkin. Itu pun bukan ada, tuan-tuan dapat kesepakatan semua orang tak suka pada dia. Bukan semua orang, bukan semua para ulama. Bahkan di kalangan ada Ahmad Hasud, nak kata dia itu adalah pakar lah juga. Tapi apa fatwa yang dikeluarkan? Dia kata bunuhlah Hasud ni, mufti Syria sekarang. Dia belagak, dia sebut tentang dia itu mazhab Syafi'i. Semoga Allah bunuh dia juga. Dia yang mengeluarkan fatwa supaya Halab itu dibunuh. Rakaman suara dan juga ucapan dia direkodkan. Ini bukan cerita dengar-dengar, no. Tuan-tuan dengar tengok macam mana Ali Jumu'ah juga dalam ucapan dia di hadapan Sisi supaya bunuh mutazahirun, orang yang berdemonstrasi. Itu bukan rekaan. Orang kata, Ustaz dia ambil daripada Al Jazeera, Jazeera memang pro pada dia. No. Kita ambil daripada ucapan dia. Tuan-tuan boleh buka dalam YouTube, tuan-tuan tengok dia punya ucapan. Sebab tu zaman ni lagi payah jugalah. Kalau katakan saya ni cakap satu kenyataan, direkod, orang boleh tengok, kan? Ucapan dia kata bunuh. Sedangkan Ahmad Hasun tu asal dia Halab, kampung dia Halab. Kampung dia Halab. Sebab tu saya katakan, tengok manusia yang punya jahat, manusia yang sampai kepada tahap membunuh. Tidak ada awak Islam, awak kafir, awak mana sekalipun, kitalah agama yang telah menetapkan supaya tidak dibenarkan membunuh budak-budak kecil. Dia bukan bunuh, dia serang hospital. Minggu lalu sahaja 1,500 orang dibunuh minggu lalu sahaja. 300 daripadanya adalah budak kecil. Macam mana boleh untuk serang hospital? Tuan-tuan nak dapatkan kesepakatan dunia di kalangan para ulama mengutuk dia pun tuan-tuan tak jumpa. Apatah lagi benda akademik, sudah tentu perbincangan itu lebih luas. Yang kedua, al-mutawatir al-ma'nawi. Huwa ma tawatur ma'na duna lafzih. Apa maksud mutawatir ma'nawi tu? Tadi lafzi, yang kedua ma'nawi. Yang mutawatirnya adalah makna, bukan lafaz. Dia datang dalam dua keadaan. Datang dalam dua keadaan. Yang pertama, ayyurwa min turuq muta'addidah, min turuqin muta'addidatin bi alfazin mukhtalifah, misal ahadith al-Isra wal Mi'raj. Dia diriwayatkan daripada jalan yang banyak dengan lafaz yang berbagai. Jalan dia banyak dan lafaz dia berbagai-bagai, macam saya cerita tadi. Contoh dia dalam isu, dalam peristiwa Isra Mi'raj, khususnya Mi'raj lah. Isra perjalanan tu
cuba pendetailan perjalanan itu. Waktu bila, malam panjang lah, kan? Cuma Mi'raj memang di dalam hadis mutawatir ma'nawi. Hadis tentang soalan ke atas mayat di dalam kubur mutawatir ma'nawi. Hadis tentang Dajjal mutawatir ma'nawi. Hadis tentang turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Hadis tentang rejam terhadap orang zina. Hadis tentang menyapu di atas khuf. Tahu kan? Menyapu atas khuf. Kita pakai khuf macam stokin, tetapi daripada kulit kita sapu, itu adalah mutawatir ma'nawi. Hadis tentang haud, telaga Nabi SAW. Hadis tentang syafaat. Hadis tentang orang-orang beriman melihat Allah Azza wa Jal with naked eyes, dengan mata kita secara kosong. Maksudnya macam mana tuan-tuan nampak saya dan saya nampak tuan-tuan, antara nikmat, bukan antara, memang nikmat terbesar kita akan melihat Tuhan kita Allah Azza wa Jal di syurga. Itu nikmat yang terbesar. Yang kedua, tadi melalui jalan riwayat yang banyak, dan juga riwayat itu mempunyai lafaz yang berbagai-bagai. Antunqal ilaina waqa'i' mukhtalifah, kullu waqi'atin ala hidatin la tasilu ila haddit tawatur, walakin baina hadhihi alwaqa'i' amran mushtarikan fayakun hadha al-amr al-mushtarik baina jami' tilka alwaqa'i' mutawatiran tawaturan ma'nawiyan, misal ahadith raf'ul yadain fi du'a. Maksud dia bukan antara yang ini, dia bukan sama dengan teknikal tadi. Tadi teknikal, riwayat yang banyak, lafaz yang banyak, tetapi ada peristiwa-peristiwa yang berlaku yang cukup banyak. Contoh, dalam hadis Nabi angkat tangan ketika berdoa. Ketika ini Nabi angkat tangan. Dalam Quran pun Allah sebutkan Nabi angkat tangan. Dalam Quran Allah sebutkan Nabi mengangkat wajah dia. Dalam hadis yang banyak menunjukkan Nabi menadah tangan. Ada keadaan di mana Nabi tak angkat tangan ketika berdoa. Terutamanya antara kalau keluar daripada tandas, bukan kita mengangkat tangan. Antara Nabi doa selepas daripada azan, diriwayatkan Nabi juga tidak mengangkat tangan. Tetapi dalam riwayat yang lain, memang perbuatan mengangkat tangan itu adalah hadis yang mutawatir ma'nawi. Dia tak melalui jalan lafaz yang berbeza, tetapi dia cerita. Contoh, Isra' dan Mi'raj, kisah dia satu, bukan? Kisah dia satu. Tetapi hadis angkat tangan ini dia berlaku dalam banyak tempat. Contoh, Nabi qunut nazilah, Nabi angkat tangan. Ketika Nabi salat istisqa, Nabi angkat tangan. Sehingga kata para sahabat, kami nampak keputihan ketiak Nabi. Dalam riwayat yang lain menceritakan tentang adanya pensyariatan mengangkat tangan tu. Jadi dia bukan dalam satu situasi tertentu khas, macam Isra' Mi'raj, macam soalan ke atas mayat, no. Tetapi kalau kita kumpulkan keseluruhannya, ada satu lafaz musytarak. Maksudnya ada satu point, common point, itu Nabi angkat tangan. Beza dengan yang pertama. Pertama tentang satu isu, okey. Tetapi menceritakan tentang isu tersebut jalan yang banyak, dalam waktu yang sama, lafaz yang berbeza. Tetapi dalam occasion yang berbeza, dalam tak ada kaitan pun, Nabi buat benda yang sama. Faham tak? Okey. Itu juga termasuk dalam maksud mutawatir ma'nawi. Dan yang ketiga, juga disebutkan tambahan oleh sebahagian daripada muhaddis, antara dua ini mereka tambah salah satunya yang dipanggil amali.
dia ada kesamaan antara maksud maknawi yang kedua. Maksud maknawi yang kedua. Maksud maknawi yang kedua, dia nampak Nabi lakukan. Amali macam biasa. Tuan-tuan tak perlu untuk buat satu proses penilaian riwayat terhadap amalan. Adakah amalan salat itu sahih dalam Islam? No. Dia dipanggil sebagai maklum darurah. Mengetahui tentang amalan itu adalah wajib tanpa ada excuse. Tiba-tiba panggil, dia dah balik, umur dia mungkin 20 tahun, tanya dia, saya tak tahu Ustaz, solat 5 waktu tu wajib. No. Ataupun dia kata, antara contoh maklum dan darurah, saya tak tahu ambil barang orang ini bersalah, mencuri itu salah. Kita tak terima excuse. Bunuh orang itu adalah salah, kita tak terima. Bila dia buat, dia terpaksa menanggung consequences yang datang selepas daripada itu. Itu yang dipanggil sebagai mutawatir amali. Orang pergi haji, dia tak ada kata, saya ni nak buat haji sebelum pergi buat haji. Contoh dalam Syiah, sebelum haji di Mekah, dia kena buat haji di Karbala. Dia mesti ke Karbala dulu. Orang tahu itu tidak disyariatkan. Semua orang bersetuju haji, umrah, tawaf tidak dilakukan melainkan hanya di Baitullahil Haram. Dia tak berlaku di kubur-kubur orang ke? Tak berlaku di masjid-masjid ke? Tak. Dia berlaku hanya di Ka'bah Al-Musharrafah. Yang poin yang seterusnya, wujud ahadis mutawatirah, kewujudan hadis-hadis mutawatir. Kewujudan dia, kalau kita kata mutawatir secara umum, memasukkan lafzi maknawi dengan amali itu banyak. Tetapi nak kata mutawatir lafzi, kita katakan tadi, antaranya hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minas salat. Minan nar, sorry. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Cuba saya baca. Wa hadits syafa'ah, hadis syafaat. Hadis melihat Allah Ta'ala di akhirat. Hadis tentang telaga Nabi. Hadis tentang menyapu khuf. Hadis tentang ketika takbir Allahu Akbar, semua orang tahu Nabi SAW. Dan riwayat ini riwayat mutawatir amali. Sama ada kita takbir, meletakkan tangan di dada, meletakkan tangan di bawah dada, meletakkan di bawah pusat, ataupun meletakkan di kanan dan kiri, tetap dia akan mula dengan mengangkat tangan setara dengan bahu ataupun kaki. Itu mutawatir amali yang dibuat oleh Nabi SAW. Dia jumlah dia itu adalah yang kita sebutkan. Tetapi kalau hendak dibuat, dibezakan dengan hadis ahad, sudah menunjukkan sikit. Sangat sikit untuk dibandingkan dengan hadis ahad. Okey. Antara kitab yang mengumpulkan tentang hadis mutawatir, tuan-tuan ambil, dan juga kalau katakan ada masa untuk cari atau pergi ke library yang ada rujukan-rujukan ini antara yang khusus mengumpulkan hadis mutawatir, lebih kurang dalam 4. Antaranya al-fawaid al-mutakathirah fil akhbar al-mutawatirah. Al-fawaid al-mutakathirah fil akhbar al-mutawatirah. Siapa penulis? As-Suyuti.
meninggal 1911 Hijrah. Yang kedua, Al-Azhar Al-Mutanathirah fil Akhbar Al-Mutawatirah. Al-Azhar Al-Mutanathirah siapa penulis? As-Suyuti. Apa yang membezakan adalah yang ini dia susun dengan dia bawa riwayat asal daripada kitab mana. Sebab Suyuti dia meninggal 911, sangat lambatlah. Katakan dengan Bukhari 256, sebelum daripada itu lagi banyak. Maksudnya dia kumpulkan daripada kitab-kitab yang berbeza, dia satukan dan dia susun mengikut 10 sahabah yang dijanji masuk syurga dan seterusnya. Okay? Dan yang ini pula dia kumpul sebanyak 113 hadis di dalamnya. Ada jumlah yang tertentu yang dia kumpulkan di dalam Al-Azhar Al-Mutanathirah. Yang awal Al-Fawaid Al-Mutakathirah. Yang ketiga, Nazmul La'ali Al-Mutanathirah fil Ahadith Al-Mutawatirah. Nazmul La'ali fil Ahadith Al-Mutawatirah. Ditulis oleh Az-Zabidi Abul Fayd Muhammad Al-Murtada Al-Misri, ataupun nama terkenal dia adalah Az-Zabidi. Dia meninggal pada 1205 Hijrah. Ini antara yang disebutkan, antara juga yang terakhir oleh Al-Akattani 1345 adalah Nazmul Mutanathirah fil Hadith Mutawatirah. Selalunya kita akan tengok walaupun dia jarak dia jauh, ada beberapa perkataan yang digunakan yang sama. Mungkin dia menambah, dia memberikan tahqiq daripada riwayat-riwayat yang ataupun buku-buku penulisan yang sebelum daripada itu. Ya. Ini dapat membezakan kepada kita. Yang kita tahu hadis mutawatir adalah sangat penting dan ia memberikan nilai hukum yang pasti. Ia pasti daripada Nabi SAW. Dan yang ketiga, kesahihannya kepada Nabi ataupun nilai kesahihannya adalah sama seperti yang ada dalam Al-Quran ayat Karim. Alright. Kita selesai daripada Al-Mutawatir. InsyaAllah kita akan sambung di dalam bab yang kedua. Cuma saya akan berikan mukaddimah. Yang ini kita tahu dia adalah berkaitan dengan riwayat mutawatir. Jumlah dia ramai. Sebab kita sedang bezakan antara jumlah penutur, dia terbahagi kepada dua. Ramai namanya mutawatir, sedikit ataupun satu namanya khabar al-ahad. Khabar al-ahad. Kita akan bincang daripada tiga sudut untuk membincangkan khabarul ahad. Yang pertama,
adadul ruwat bi'tibar, ataupun kita mengambil khabar ahad daripada sudut jumlah pengucap, jumlah perawi. Okey, pecahan kepada khabar ahad daripada siapa yang menutur. Dan yang ketiga, daripada kekuatan, sama ada dia kekuatan riwayat. Apa maksud dia? Jumlah perawi. Kita tahu antara jumlah yang paling rendah dalam mutawatir disebutkan tentang 5. Betul? Kerana dia lebih satu daripada jumlah saksi di dalam kes zina. Jadi 5. Maka muhaddis datang bincang macam mana riwayat itu kalau dia ada seorang. Katakan riwayat tadi daripada Nabi, sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, katakan dia tak mutawatir. Ada tak beza kalau sahabat ini ada 1, ini mungkin ada 2, ini mungkin ada 3, ini mungkin ada 4, yang ni mungkin ada 2 balik, mungkin ada 1. Kalau 1 yang ada di sini ataupun 2 ada di sini, mereka akan bezakan antara jumlah itu 2, 3 dan lebih. Saya bagi mukaddimah dahulu. Di dalam penutur juga ada beza. Sebab kadang-kala orang itu katakan dia, kita kena tahu riwayat khabar. Khabar ni maksudnya cerita. Selalunya cerita tentang agama. Apabila dia cerita tentang agama, dia kata itu adalah hadis. Tapi bila dia cek, kadang-kadang penutur itu tak sampai pada Nabi. Kita akan jumpa yang dipanggil, yang ini dia belum masuk sahih ke dhaif tak. Sahih dhaif tu pada yang ketiga. Yang ini sama ada hadis itu marfu' ke, hadis itu mauquf ke, hadis itu maqtu', sama ada dia marfu', dia mauquf. Dia ada 4 di situ. Daripada segi penutur dalam riwayat. Pertama, sama ada hadis itu penuturnya yang dikatakan hadis qudsi, hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu'. Apa membezakan antara 4 ini? Qudsi yang macam mana? Adakah qudsi ini apabila disandarkan kepada Allah, tapi dengan lafaz Nabi SAW? Marfu' yang diangkat kepada Nabi SAW, penuturnya Nabi. Mauquf sahabah. Maqtu' selain daripada sahabah dan terus di bawah tabi'in. Adakah qudsi itu yang disandarkan kepada Allah? Adakah dia ada sahih? Adakah dia ada dhaif? Adakah dia ada maudhu'? Macam mana keadaannya? Marfu', adakah keseluruhan yang dikatakan kepada Nabi itu sahih? Adanya dhaif, adanya palsu. Begitu juga mauquf dan juga maqtu'. Pada kekuatan riwayat inilah selalu orang nampak. Saya nak bezakan, penggunaan ini bukan qudsi ni, semua hadis qudsi itu sahih ke Ustaz? Semua hadis marfu' itu sahih ke? No. Yang penamaan ini berdasarkan penutur. Bila disandarkan kepada Allah, qudsi. Bila disandarkan kepada Nabi, marfu'. Bila disandarkan sahabah, mauquf. Ataupun terhenti kepada Nabi, marfu'. Terhenti kepada sahabah, namanya mauquf. Tabi'in, maqtu'. Yang di sini selalu penilaiannya sama ada dia sahih. Sahih terbahagi kepada 2. Li zatihi, li ghairih. Bawah daripada itu ada hadis
hasan. Sama li dzatihi li ghairihi. Apa yang membezakan li dzatihi li ghairihi, li dzatihi li ghairihi? Yang ketiga, dhaif. Di dalam dhaif ini ada pecahan yang cukup banyak. Berlaku serentak, kejatuhan sanad, terpotong, keseluruhan sanad yang ada pada pertengahan berturutan. Dan salah satu daripada dhaif, sebahagian daripada para ulama memasukkan palsu. Dia ada dhaif jiddan, ada yang sangat lemah, dan di antara salah satu tabaqat dalam dhaif lemah itu adalah palsu. Sebahagian daripada mereka ada yang membezakan terus kepada yang keempat, iaitu maudhu'. Maudhu' ni maksudnya ciptaan. Selepas ini kita akan masuk kepada 3 perbincangan ni satu persatu, sama ada jumlah perawi, apa yang dipanggil aziz, gharib, masyhur, penutur dia, qudsi, marfu', terhenti kepada siapa yang disandarkan, kepada marfu', mauquf, maqtu'. Dan yang terakhir adalah sama ada daripada penarafan riwayat itu, dia sahih ke, dia hasan ke, dia dhaif ke, ataupun dia palsu. Banyak kerja hari ni untuk tahu. Dia bukan proses yang mudah untuk kata dia sahih. Untuk memalsukan juga dia kena tengok. Sebahagian orang menghukum dia sebagai pemalsu hadis, main datang kerana dia ada isu peribadi. Dia akan tengok balik. Apabila orang memberikan, satu orang kata dia bagus, orang lain kata dia tak bagus, kena tengok latar belakang dia, kenapa dia kata tak bagus. Adakah dia ada isu peribadi? Ataupun apabila dia kata dia bagus, tiba-tiba datang orang lain yang kata dia tak bagus, dan dia bagi detail kenapa dia ini satu perawi yang lemah ingatan, yang bercampur dalam riwayat, yang banyak salah, kasratul ghalat. Macam mana nak deal? Itu semua berada pada antara 3 ini. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, saya bukan mengajar kepada pelajar hadis. Sebab tu kalau tuan-tuan nak pergi tempat kuliah lain, tuan-tuan tengok perbincangan, ada orang ada buat tesis PhD khas tentang hadis hasanah. Sebab hasan tidak wujud pada zaman Bukhari. Hadis hasan tidak wujud pada zaman Al-Imam Ahmad dan ke atas. At-Tirmizi memulakan dia atas dasar apa? Penerimaan dia macam mana? Ada pula mutaqaddimin, mutaakhirin. Saya bagi sangat, insya-Allah, yang sangat simple. Sebab saya tahu tuan-tuan bukannya untuk menjadi balik-balik ni buka kita, beli kitab hadis bawa kat 10,000, mula takhrij. No. Saya berikan, bila orang cakap tentang hadis, orang kata macam ni, bukan senang kena tipu dengan ustaz-ustaz lah. Kan, bukan kena. Bila saya cakap tuan-tuan ada maklumat, ustaz saya rasa macam ni, oh, saya pun terlepas pandang. Saya diingatkan dengan maklumat. Tuan-tuan balik, tuan-tuan rasa macam menarik juga benda ni, tuan-tuan baca. Tuan-tuan pula bagi pandangan. Saya menambah ilmu. Jadi itu yang saya katakan, ia adalah sebagai satu mukaddimah. Kalau orang tengok dan kemudian simple sangat dia ni aja. Sebab benda teknikal dalam hadis tak semua orang suka. Tak semua orang suka. Kes ataupun kuliah yang untuk orang betul-betul datang secara konsisten, akan berikan full commitment. Tak ramai untuk orang belajar hadis teknikal. Kalau dia tajuk, satu tajuk khas, ada forum ataupun one off, mungkin ramai orang. Tapi untuk orang pergi setiap kali, kalau banyak tak apa, kalau katakan sebulan 4 kali setiap minggu, okey. Kalau sebulan sekali untuk orang datang, bukan salah dia, tiba-tiba ada emergency, ya, kita tak salahkan, tetapi itulah cabaran untuk dia tahu. Okey, wallahu taala alam. Saya buka kepada soalan.
tentang Isra dan Mi'raj, saya tak tahu daripada secara jelas katakan nak riwayat. Kadang-kadang orang tanya pada kita, tuan-tuan kadang tanya pada hantar mesej soalan dekat Facebook, tuan-tuan bagi hadis dalam keadaan terjemahan kan, hantar ustaz betul ke depa hantar ni. Untuk dapatkan teks tu kadang-kadang mau makan beberapa hari tau. Sebab kita tahu nak cari semua buku hadis ni dalam bahasa Arab. Untuk dapatkan matan teks itu, kita terpaksa try and error. Bahkan kadang-kadang dalam kita kena tahu ada amalan yang sandaran itu dibuat di atas, dia ada panggil satu istilah la asalalah. Hadis tu tak ada asal, tapi dia wujud. Hadis tu wujud. Tuan-tuan cari dalam kitab-kitab tak jumpa. Hadis tu wujud. Sebab tu antaranya kitab yang ada di antara kitab yang ditulis yang masyhur pada lidah manusia. Masyhur pada lidah manusia. Contoh yang dianggap agama, Quran dah tentu kita tahu. Cari-cari memang tak ada benda ni. Sudah tentu benda itu kalau katakan diceritakan, tapi dia masyhur. Contoh dia kata siapa yang baring ketika ataupun baring ketika azan, mayat jadi berat. Bermaksud benda itu benda agama ke benda main-main? Benda agama. Quran for sure tuan-tuan takkan jumpa. Bermaksud orang akan anggap Nabi SAW kata. Satgi dia akan jadi hidup benda tu. Sebahagian dia macam tu. Tapi hadis mungkin juga Isra dan Mi'raj ini banyak dimanipulasi oleh kelompok sufi ulat, sufi yang sesat. Ada juga, kita tak boleh nak pukul rata tentang sufi. Ada sufi yang dia maksudkan membasuh jiwa dan perasaan itu dengan Quran Sunnah. Betul lah. Dia bukan pada penamaan itu, pada konten apa yang dibincangkan. Dan yang pasti juga yang menyebut tentang tentang Isra Mi'raj ini dengan melakarkan dia, Syiah. Dan puasa tentang dia, saya secara jujur saya kata saya tak nampak benda ini disuruh di dalam agama Syiah ataupun dalam mazhab Syiah. Tetapi ia telah pun, kadang-kadang saya ingat 10 tahun lepas kita pun tak tahu Isra Mi'raj ni disuruh berpuasa. Saya ingat tak ada kan. Dia mau dekat 3-4 tahun ni. Bila makin kita kata jangan buat kerana tak ada dalam hadis apa semua, makin dia galak buat. Bila kita kata kempen menyemak hadis, dia kata nanti dia kata habis tu takkan nak semua benda nak semak. Dia akan buat macam mana bagi susah satu kempen benda yang baik. Jadi wallah alam, saya tak tahu secara spesifik di mana, tetapi ada unsur-unsur. Sebab kalau kita tengok dalam Syiah pun dia ada kepelampauan dalam Isra Mi'raj. Dia pelukis, dia buat muka tu macam perempuan. Dia jadikan doa. Memang riwayat-riwayat itu ada menceritakan secara umum warna putih buraq itu, tetapi dia lakar yang itu tidak dibenarkan dalam agama. Wallahu a'lam. Kalau tak ada soalan lain, InsyaAllah kita jumpa pada kuliah akan datang. Nas'alullah yaj'alna wa yaj'alakum ladina taba'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nas'alullah yaj'alna minal muttabi'i bil kitabi was sunnah. Subhanakallahumma wa